هذه الأمكنة يتضاعف الأجر yang mana di tempat dan juga yang masa yang diberkati ini ganjarannya akan dilipat kali gandakan, ويحصل القبول من الله تبارك وتعالى, dan akan dihiasi dengan penerimaan dan qabul daripada Allah Subhanahu wa taala. ومن أعظم الأمكنة المباركة المسجد الحرام. Di antara tempat yang penuh dengan keberkatan adalah Masjidil Haram. ثم المسجد النبوي الشريف. Kemudian Masjid Nabi yang mulia. ثم بيت المقدس. Kemudian Baitul Maqdis. ثم سائر المساجد فإنها بيوت الله. Kemudian masjid-masjid yang lain. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah Allah. وما نسب إلى الله فهو مكرم ومعظم. Semua yang disandarkan kepada Allah akan menjadi mulia dan diagungkan. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستغل هذه الأماكن المباركة. Oleh kerana itulah Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengambil peluang apabila kita berada di tempat-tempat yang penuh dengan keberkatan, لننال من بركتها الفضل والأجر الكبير, agar kita mendapat kelebihan dan juga ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat di Masjidil Haram seperti 100,000 salat. وأن الصلاة في مسجده ب1000 صلاة. Kemudian salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat. وأن الصلاة في بيت المقدس ب500 صلاة. Dan salat di Baitul Maqdis menyamai 500 salat. إذن هناك أماكن مباركة يتضاعف فيها الأجر والثواب. Jadi ini menjelaskan jadi kenyataan daripada baginda ini menjelaskan kepada kita bahawasanya di atas muka bumi ini ada beberapa tempat yang diberkati dan ganjaran, dan apabila kita lakukan kebaikan ganjarannya dilipat kali gandakan. فكما يوجد أماكن مباركة كذلك توجد أزمنة مباركة. Jadi sebagaimana tempat ada yang diberkati, begitu juga dengan masa ada juga yang diberkati. كشهر رمضان. Seperti bulan Ramadan, ليلة النصف من شعبان. seperti malam nisfu Sya'ban, ليلة الإسراء والمعراج. malam Isra wal Mi'raj, الأشهر الحرم. bulan-bulan yang haram, والعشر من ذي الحجة. dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. ونحن في هذه الأيام وفي هذا اليوم أول أيام العشر من ذي الحجة. Dan kita pada hari ini berada di hari pertama 10 awal di bulan Dzulhijjah, التي أقسم الله تبارك وتعالى بلياليها فقال والفجر وليال عشر. yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan malam-malam 10 hari ini dengan menyebutkan firman-Nya wal fajri, dan malam-malam yang 10, والشفع والوتر. dan pada ganjil dan juga yang genap. يقول سيدنا عبد الله بن عباس في قوله تعالى وليال عشر قال هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. Sayyidina Abdullah ibn Abbas menyebutkan bahawasanya maksud bagi firman Allah malam-malam yang 10 itu adalah malam-malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. فالله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. Jadi perkara-perkara yang diangkat, yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah benda-benda ataupun perkara-perkara yang besar dan agung sahaja. فلما كانت هذه الأيام والليالي مباركة وفيها الفضل العظيم خصها المولى تبارك وتعالى بالقسم فقال والفجر وليال عشر فأقسم بالعشر الليالي الأولى. Jadi benda yang agung, perkara yang agung akan dijadikan
di dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala seperti seperti ayat yang pertama wal fajri, dan kemudian dan malam-malam yang 10, dan demi malam-malam yang 10. وهي من 1 ذي الحجة إلى 10 من ذي الحجة يعني إلى يوم عيد الأضحى. 10 malam pertama 1 hari bulan sampai 10 hari bulan, iaitu pada hari Aidil Adha. ثم بعد أن أقسم بها 10 كاملة أقسم بالأيام المميزة من هذه 10 فقال وليال 10 والشفع والوتر. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam yang pertama, Allah bersumpah pula dengan malam-malam yang ganjil dan kemudian malam-malam yang genap. جاء في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال. Jadi disebutkan di dalam musnad Imam Ahmad daripada Jabir bin Abdullah telah berkata, عن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله إن 10 هي 10 الأول من ذي الحجة. Sesungguh baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya 10 yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah 10 hari di dalam bulan Zulhijjah. فقال صلى الله عليه وسلم إن 10 10 الأضحى. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya 10 hari itu adalah 10 hari Adha. والوتر يوم عرفة. Dan yang ganjil adalah hari Arafah. والشفع يوم النحر. Dan hari yang genap adalah hari Nahar. فالنبي فالله تبارك وتعالى أول أقسم بالعشر جملة واحدة ثم أقسم بما هو مفضل في هذه 10 فقال والشفع والوتر يوم النحر ويوم عرفة. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala pada mulanya bersumpah dengan 10 hari yang pertama. Kemudian Allah sebutkan pula mana satu hari yang lebih utama daripada hari yang lain. Allah sebutkan dan juga yang genap iaitu hari Nahar dan juga yang ganjil iaitu hari Arafah. Kama anna hadhihi al-ayyam al-10 hiya min ashhuril hurum. Jadi 10 hari pertama ini berada di dalam bulan yang dikenali dengan bulan haram. Allah Azza wa Jalla qala inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12, ia disebutkan di dalam kitabillah, dan empat daripadanya adalah bulan haram. Wa hadhihi al-4 al-hurum hiya Dhul Hijjah, Dhul Qi'dah wa Dhul Hijjah wa Muharram wa Syahr Rajab. Dan bulan-bulan yang 4 bulan yang haram itu adalah Dhul Qi'dah, Dhul Hijjah, Muharram dan bulan Rajab. Wal 'ashr min Dhul Hijjah hiya tadkhulu dhimin barakat al-ashhur al-hurum. Jadi 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah ini termasuk di dalam bulan haram. لهذا جعلها الله تبارك وتعالى هذه العشر بما فيها من خير كبير من أعظم وأفضل أيام الدنيا. Disebabkan itulah 10 hari pertama ini dijadikan sebahagian daripada hari-hari yang terbaik, hari-hari terbaik di atas dunia ini. جاء في سنن البزار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. Disebutkan di dalam Sunan Bazar yang mana daripada Jabir bin Abdullah, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah itu adalah hari yang terbaik di atas dunia. لهذا بعض العلماء حتى فضلها على العشر الأواخر من رمضان. Sebab itu ada sebahagian ulama yang menyatakan bahawa 10
hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih afdal, lebih baik daripada hari-hari di dalam bulan Ramadan. ولكن المعتمد عند الشافعية أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر من ذي الحجة. Tetapi menurut pandangan yang muktamad, 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. لهذا كان السلف يعظمون 3 عشرات. Jadi mengikut tradisi para salaf, orang-orang terdahulu, mereka mengagungkan 3 jenis 10 hari. هذه العشرات لا يتركون فيها العبادة من صيام، من صلاة، من ذكر، من تسبيح، من خضوع، من خشوع، من صدقة، من تقرب إلى الله تبارك وتعالى. Dalam semua jenis 10 hari ini mereka akan isi dengan ibadah, dengan pelbagai jenis ibadah, baca Quran, berpuasa, berzikir, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan ibadah salat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. العشر الأولى هي العشر الأول من شهر المحرم، وهي بداية العام الهجري وبداية شهر حرام، فكانوا يهتمون بالعشر الأولى من شهر محرم بكثرة العبادة والتقرب إلى الله. 10 hari yang pertama adalah 10 hari di bulan Muharram. Bulan Muharram ini dikenali sebagai bulan yang pertama di dalam tahun Hijrah, dan ia disebutkan sebagai bulan yang haram. Jadi mereka menghidupkan 10 hari pertama di bulan Muharram dengan pelbagai jenis amal ibadah. العشر الثانية هي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. 10 hari yang kedua adalah 10 hari di akhir bulan Ramadan. وفيها أعظم ليلة من ليالي الدنيا وهي ليلة القدر. Dan di dalam 10 malam ataupun 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat malam yang terbaik di atas dunia. العشر الثالثة هي عشر ذي الحجة. Dan 10 hari yang ketiga adalah 10 hari di bulan Zulhijjah, التي نحن فيها. yang mana kita pada hari ini berada di dalam salah satu hari 10 hari ini. وفيها أفضل يوم من أيام الدنيا وهو يوم عرفة. Dan di dalam 10 hari ini ada hari yang terbaik di dunia, yaitu hari Arafah. شوفوا أيام رمضان العشر الأواخر رمضان فيها أعظم ليلة، العشر الأوائل من ذي الحجة فيها أعظم يوم. Jadi di dalam bulan Ramadan ada malam yang terbaik di dunia. Kalau di 10 Zulhijjah ada hari ataupun siang hari yang terbaik di dunia. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ينبغي علينا أن نغتنمه. Maka ini adalah peluang dan kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita sebagai hamba. Kita perlu ataupun kita mesti merebutnya. قال العلماء مع أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأول من ذي الحجة إلا أن العمل في العشر الأول من ذي الحجة أعظم من العمل في العشر الأواخر من رمضان. Jadi para alim ulama menyatakan walaupun 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, tetapi amalan di dalam 10 hari di bulan Zulhijjah lebih agung, lebih kita kata a'zam ataupun lebih hebat daripada amalan di dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. لهذا جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Jadi disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ما من أيام setiap hari العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. Jadi mohon maaf, dikatakan tidak ada satu hari pun
yang amalan dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding amalan di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. قال أنه لا يوجد أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله مثل هذه الأيام، مثل العشر من ذي الحجة. Jadi beliau menyatakan bahawasanya amalan di dalam 10 hari di bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat dibandingkan dengan amalan pada hari-hari yang lain. يعني أن الإنسان يحب الله تبارك وتعالى من المسلم أن يكثر في هذه الأيام من الصيام، من الصلاة، من الصدقة، من الذكر، من التسبيح، من التحميد، من التهليل، فإن ذلك أحب عند الله من أي عمل تعمله في مثل هذه الأيام. Ini bermaksud pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini kita perlu memperbanyakkan amalan seperti banyakkan selawat, banyakkan berzikir, banyakkan memuji Allah, banyakkan bertasbih, banyakkan bertakbir dan juga amalan-amalan yang lain, kerana amalan pada 10 hari bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding amalan-amalan kita di hari-hari yang lain. الصحابة استعجبوا من هذا الكلام. Jadi para sahabat terkejut apabila mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. Kemudian mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah lebih dicintai oleh Allah berbanding dengan jihad fi sabilillah? يعني لو أن أحدنا خرج في سبيل الله يجاهد في غير هذه الأيام وجلس في المسجد يذكر الله ويعبد الله في مثل هذه الأيام يكون فضل جلوسه وعبادته أفضل من الخروج في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله. هذه الأيام مميزة، حتى اللي يجاهد في غير هذه الأيام ما ينال أجر وثواب صاحب العمل في هذه الأيام. Kemudian ini bermaksud para sahabat bertanya, adakah mereka yang berjihad fi sabilillah pada hari-hari yang lain kita kata amalan mereka lebih rendah ataupun ganjaran yang mereka dapat lebih rendah daripada amalan yang dilakukan di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mereka yang duduk di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah ini hanya berzikir, hanya memuji Allah, hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah amalan mereka ini lebih hebat daripada berjihad pada hari-hari yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya, amalan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih hebat kerana 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. الصحابة يعلمون أن الجهاد من أعظم الأعمال. Sebab para sahabat tahu bahawasanya amalan jihad adalah amalan yang terbaik dan teragung di sisi Allah. لهذا أرادوا أن يقارنوه بين أعمال العشر والجهاد في سبيل الله، فقالوا أعمال العشر أعظم من الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Kemudian dikatakan sebab itulah para sahabat gunakan jihad sebagai perbandingan dengan amalan di dalam 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, tetapi dikatakan masih menang lagi amalan di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah, kecuali hanya orang yang keluar dengan mengorbankan harta dan juga jiwa ataupun dirinya, kemudian dia tidak pulang ataupun dia mati jihad di dalam jihad, dia syahid di dalam jihad fi sabilillah. لهذا يقول العلماء الإكثار في ذي الحجة من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد فهو أعظم من الجهاد الغير متعين. Kemudian kerana dikatakan disenukilkan perkataan daripada alim ulama bahawasanya beramal ibadah, melakukan amalan ibadah di dalam 10 hari di bulan Dzulhijjah ini adalah lebih baik daripada berjihad pada hari-hari yang lain. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik yang kita boleh lakukan adalah bertakbir, bertahlil dan juga bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر من ذي الحجة.
Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. لهذا يقول الإمام النووي يستحب استحبابا شديدا صيام العشر من ذي الحجة. Disebabkan itulah Pak Imam Nawawi menyebutkan sangat-sangat dianjurkan untuk kita berpuasa pada 10 hari di bulan Dzulhijjah. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن سيدتنا حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت 4 لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad daripada Sayyidatina Hafsah, beliau berkata ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. يعني 4 خصال من العبادة ومن العمل الصالح ما كان النبي يتركهن. Jadi 4 jenis ibadah, 4 jenis amal saleh yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. لهذا من الأفضل للإنسان المسلم أن يحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات، لأن النبي لم يتركهن إلا وهو يعلم أن أجرهن عند الله عظيم. Jadi kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam semestinya kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Kita ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya 4 perkara ini, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 perkara ini. Pastinya ganjaran pasti kerana ganjaran keempat ibadah ini sangat besar dan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. طيب ما هن يا أم المؤمنين؟ Jadi apa 4 perkara itu wahai ummul mukminin? قالت عاشوراء، صيام عاشوراء. Kemudian disebutkan oleh Sayyidatina Hafsah, yang pertamanya puasa pada hari Ashura. النبي لم يكن يترك صيام عاشوراء. Baginda tak pernah tinggalkan puasa pada hari Ashura. وفي آخر عام قال لئن عشت إلى العام القادم لأصومن 9 والعاشر. Jadi pada di tahun terakhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menyebutkan, jika aku hidup pada tahun hadapan nescaya aku akan puasa pada hari ke-9 dan ke-10. قالت صيام عاشوراء والعشر يعني العشر من ذي الحجة. هذه الخصلة الثانية التي لم يكن يتركها النبي. Jadi disebutkan hari Ashura yang pertama dan kemudian 10 hari. Amalan yang kedua adalah berpuasa pada 10 hari bulan Dzulhijjah. وثلاثة أيام من كل شهر. Dan kemudian 3 hari dalam setiap bulan. هي التي نسميها بالأيام البيض. وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر، وهي الأيام التي يكتمل فيها القمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. Jadi yang طبعا بالتوقيت الهجري وليس الميلادي. Jadi amalan yang ketiga adalah berpuasa 3 hari pada setiap bulan yang kita kenali dengan hari putih, iaitu 13, 14, 15 hari bulan, yang mana bulan purnama pada 13, 14 dan 15 hari bulan ini. Tapi 13, 14 dan 15 hari bulan ini adalah dalam bulan Hijri, bukan dalam bulan miladi. الرابعة قالت والركعتين قبل الغداة، يعني قبل صلاة الفجر كان يصلي ركعتين لا يدعهما، ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. Dan amalan yang keempat adalah 2 rakaat sebelum solat subuh, sebelum solat fajar, dan pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، فمن استطاع أن يصوم العشر فليفعل ولا يترك ذلك. Jadi salah satu daripada amalan yang dilakukan oleh baginda adalah berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jadi siapa yang mampu jangan tinggalkan puasa pada 10 hari pertama ini. لماذا كان يصوم العشر؟ لأن هذه العشر عشر مباركة ومعظمة عند الأنبياء حتى الذين سبقوه.
Ya, sebab apa baginda tetap jaga puasa pada 10 hari ini? Kerana 10 hari di bulan Dzulhijjah ini bukan sahaja agung di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia juga agung di sisi para nabi-nabi sebelum baginda. فالعشر من ذي الحجة هي العشر هي الأيام التي نجى الله فيها سيدنا نوح عليه السلام وقومه من الغرق. Pertama sekali, 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah ini adalah hari terjadinya peristiwa Allah menyelamatkan kaum Nabi Allah Nuh daripada banjir yang menenggelamkan bumi. وهي الأيام التي باركها الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام. Dan 10 hari ini juga merupakan 10 hari yang Allah berkati untuk Sayyidina Ibrahim alaihissalam. فيها رفعت قواعد البيت. رفعت قواعد البيت. أعمر سيدنا إبراهيم الكعبة. Jadi dan pada hari ini jugalah terdiri ataupun kita kata terbinanya asas-asas Kaabah. وفيها رمى إبراهيم الشيطان. Dan pada 10 hari ini jugalah Ibrahim melontar syaitan. وفيها نجى الله إسماعيل عليه السلام وفداه بذبح عظيم. Dan pada 10 hari ini jugalah Allah menyelamatkan Sayyidina Ismail digantikan dengan sembelihan yang agung. فكانت هذه العشر وآخر أيامها يوم الأضحى عيدا عند الأنبياء فقد فرح إبراهيم بأن نجى الله ابنه إسماعيل. Jadi hari yang ke-10 adalah hari raya bagi nabi-nabi yang terdahulu, kerana di antaranya adalah Nabi Ibrahim, kerana Allah telah menyelamatkan Nabi Ismail. وفي هذه العشر أظهر الله لسيدتنا هاجر ماء زمزم بعد أن كانت تموت من العطش هي وولدها الرضيع إسماعيل عليه السلام. Dan pada 10 hari ini jugalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Sayyidina Hajar dan juga anaknya Sayyidina Ismail dengan terpancarnya air Zamzam. لهذا هذه العشر عشر لها خصوصية عشر مباركة. Jadi sebab itulah 10 hari di bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang istimewa dan ada kelebihannya tersendiri. وفيها كلم الله موسى عليه السلام. Dan dalam 10 hari ini juga dalam 10 hari pertama ini jugalah Allah berbicara dengan Nabi Musa. فأتممناها بعشر. كان الله وعد سيدنا موسى عليه السلام أن يكلمه بعد 30 يوما ثم أضاف الله له فوق 30 10 أيام فأتممناها بعشر وهي العشر من ذي الحجة. Jadi sebelumnya Allah memberitahu Nabi Musa bahawasanya Allah akan berbicara dengan Nabi Musa dalam tempoh 30 hari. Selepas dalam tempoh 30 hari itu Allah tambahkan lagi 10 hari, dan 10 hari yang ditambah itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. وفيها أحرم النبي بالحج. Dan di dalam 10 hari pertama ini jugalah Nabi berihram dan melaksanakan haji. وفيها قال رسول الله خذوا عني مناسككم. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ambillah daripada aku manasik kamu. وفيها نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dan pada hari ini, dalam 10 hari pertama ini jugalah turunnya ayat daripada Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud pada hari ini aku telah sempurnakan ke atas kalian agama kalian dan aku redha Islam sebagai agama kalian. لهذا جاء رجل من اليهود إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Jadi pernah satu orang Yahudi datang bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. خليفة المسلمين في ذلك الوقت. Dan pada ketika itu adalah zaman pemerintahan Sayyidina Umar. فقال يا أمير المؤمنين. Dan lelaki itu berkata, wahai Amirul Mukminin, إن في كتابكم لآية. Sesungguhnya di dalam kitab kamu itu terdapat ayat. لو كانت فينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا.
yang mana kalau ayat itu ada di dalam kitab kami, nescaya kami akan jadikan hari tersebut adalah hari raya. قال له سيدنا عمر ما ذلك ما تلك الآية. Kemudian Sayyidina Umar pun tanya, ayat apa yang kau maksudkan? فقال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Kemudian lelaki itu pun menjawab, ayat yang aku maksudkan adalah ayat yang adalah firman Allah yang bermaksud pada hari ini aku telah sempurnakan ke atas kalian agama kalian dan aku redha agama Islam sebagai agama kalian. فقال سيدنا عمر والله إني لأذكر اليوم التي نزلت فيه على رسول الله. Kemudian Sayyidina Umar pun berkata, demi Allah aku sangat ingat hari turunnya ayat itu kepada Rasulullah. قال أذكر اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله. Sayyidina Umar berkata, aku ingat hari diturunkan ayat tersebut kepada Rasulullah dan aku ingat tempat turun ayat itu kepada Rasulullah. قال نزلت عليه وهو واقف بعرفات. Dia bagi Sayyidina Umar berkata, ayat itu turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang waqif di Arafah. نزل عليه الوحي وهو في عرفة يقول له إن الله قد أتم لك الدين يا محمد. Pada hari baginda berada di Arafah, Allah turunkan ayat yang bermaksud, wahai Muhammad, aku telah sempurnakan agama bagi kalian. هذه العشر يا أحباب ليست مثل أي عشر. Jadi 10 hari pertama ini tidak sama dengan 10 hari yang lain. هذه عشر مباركة. 10 hari pertama ini sangat diberkati. لهذا يقول بعض شيوخنا أن هذه العشر هي عيد العمال. Jadi disebutkan oleh guru-guru kepada Sayyidi Syekh Nias bahawasanya 10 hari ini adalah 10 hari cuti ataupun hari raya. Dikatakan 10 hari ini ada disebut sebagai hari pekerja. العمال لهم عيد في السنة صح؟ Jadi mohon maaf, bukan hari cuti tapi hari bekerja. Dikatakan hari pekerja sebab kita tahu dalam setahun ni ada hari cuti bagi hari pekerja. عيد العمال يؤجزون فيه. Hari pekerja ni kita akan dapat cuti. لكن عيد العمال في ديننا في هذه العشر أحب الأعمال إلى الله العامل ينال أجر كبير فيها. Tapi hari pekerja di dalam agama kita yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyakkan amalan ibadah kita adalah 10 hari ini, kerana amalan di dalam 10 hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. أنت في الدنيا في عيد العمال ما تنال مقابل ما تنال شيء إلا إجازة يقول لك ارتاح في البيت. Kita ketika hari pekerja kita tak dapat apa-apa bayaran, tak dapat apa-apa imbalan, hanya dapat cuti sehari. لكن في هذه العشر Tapi dalam 10 hari pertama ini أحب الأعمال تعملها لله تبارك وتعالى وأنت فيها. فعيد العمال في هذا العشر عيد ينال فيه الأجر والثواب العظيم. di dalam 10 hari pertama ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita dan kita dianjurkan untuk memperbanyakkan melakukan amal ibadah, hari untuk kita bekerja, kerana amalan yang kita lakukan dalam 10 hari ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan ganjaran yang besar. وفي هذه العشر عيد الأم. Dan dalam 10 hari ini juga ada hari ibu. أليس للأم في الدنيا عيد؟ Jadi di atas bagi nisbah dunia ni ada satu hari disebut dengan hari ibu. نحتفل في بلاد الإسلام ما تبعا لبلاد الغرب بعيد الأم. Hari ini negara-negara Islam raikan hari ibu kerana ikut pada perayaan yang dilakukan oleh negara-negara barat. بينما الأب ما حد يحتفل فيه. Tapi yang sedihnya hari ayah belum ada. لماذا؟ لأنه ليس لكل ابن أب ولكن له أم. لهذا الغرب عظموا عيد الأم وتركوا عيد الأب. يقول لك في بعضهم يأتون بطريقة غير مشروعة، ما عندهم آباء، ما بنزعلهم، بنعمل عيد للأم بنترك عيد الأب. Jadi pada peringkat awalnya mereka negara barat hanya wujudkan hari ibu sahaja. Kerana apa? Sebab di tempat mereka semua anak ada ibu tapi belum tentu lagi ada bapa, kerana sebahagian daripada mereka bukan datang daripada perkahwinan. لكن في هذه العشر يوجد معنا عيد العمال وعيد الأم وعيد الأب وعيد الابن. Tapi pada 10 hari pertama ini ada hari pekerja, ada hari ibu, ada hari ayah dan ada hari untuk anak.
في هذه العشر أدخل الله تبارك وتعالى على أمنا هاجر إسماعيل عليه السلام زوجة نبي الله إبراهيم السرور يوم أن أظهر لها ماء زمزم فكادت تطير بفرحها فهو لها في هذه العشر يوم عيد. Pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah dikatakan terdapat satu hari Allah kurniakan kegembiraan dan kebahagiaan kepada ibu kita semua, iaitu Sayyidatina Hajar, ibu kepada Sayyidina Ismail, ketika Allah Subhanahu wa taala munculkan air Zam-Zam dan berikan, dikatakan menghilangkan dahaga kedua ibu dan anak. Fahuwa 'idun likulli ummin. Jadi ini adalah hari yang patut diraikan dan dirayakan oleh semua ibu. Wa huwa 'id al-ab. Dan hari 10 hari ini juga adalah hari bapa. لأن في هذه العشر رأى سيدنا إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل. Kerana dalam tempoh 10 pada 10 hari pertama ini jugalah Nabi Ibrahim bermimpi melihat dia menyembelih anaknya Nabi Ismail. فلما أراد سيدنا إبراهيم أن يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى ويذبح ابنه إسماعيل وذلك في عاشر ذي الحجة يوم النحر فإذا بالحق تبارك وتعالى ينزل لإبراهيم ذبحا من الجنة. أنزل له كبش كبير من الجنة قال اذبحه بدل إسماعيل ففرح سيدنا إبراهيم فكان ذلك اليوم له عيد. لهذا يوم العاشر من ذي الحجة يوم عيد عند المسلمين. Jadi dan apabila Sayyidina Ibrahim ingin melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya yang bernama Ismail, Allah gantikan dengan sembelihan yang besar, sembelihan yang agung daripada syurga, kambing daripada syurga, dikatakan digantikan dengan Allah gantikan dengan Nabi Ismail, maka gembiralah Nabi Ibrahim kerana Allah menyelamatkan Sayyidina Ismail. وفي هذا اليوم أيضا عيد للابن فإن إسماعيل استجاب لأمر الله تبارك وتعالى ووضع رأسه على الأرض كي يذبحه أباه ولكن الله فداه بذبح عظيم. فهو هذه الأيام عيد للعمال وعيد للأم وعيد للأب وعيد للابن. Jadi dikatakan Allah menyelamatkan Sayyidina Ismail, maka gembiralah Sayyidina Ibrahim kerana dikatakan Allah menyelamatkan anaknya dengan digantikan dengan sembelihan yang agung. Dan hari ini juga disebut sebagai hari kejayaan bagi seorang anak kerana Nabi Ismail sebagai seorang anak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bersedia mengorbankan dirinya untuk disembelih, dan kemudian Allah gantikan dengan sembelihan yang agung daripada syurga. Dan peristiwa ini berlaku pada hari yang ke-10 di dalam 10 hari pertama. لكن أصبح المسلمون يذهبون بعد أعياد الغرب ويتركون أعياد الدين. Tetapi yang menyedihkannya, umat Islam pada hari ini lebih cenderung ikut perayaan-perayaan yang diwujudkan oleh orang-orang barat berbanding dengan perayaan-perayaan yang sewajarnya disambut oleh umat Islam. ولو تمعن المسلمون في تاريخهم الإسلامي وفي مناسباتهم وأيامهم لأدركوا أن البركة فيما عندهم في هذا الدين وليس فيما عند الغرب والعياذ بالله. Kalaulah kita umat Islam perhatikan dan kita kaji sejarah kehidupan umat Islam, maka kita akan dapati bahawa agama Islam meraihkan semua yang ada di atas dunia ini. Tidak perlu kita ikut perayaan-perayaan yang diwujudkan oleh orang-orang barat. نواصل بعد الأذان. InsyaAllah kita sambung selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله
إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على قلنا هذه الأيام العشر لأنها أيام مباركة جعل الله فيها الأجر والثواب مضاعف. Jadi sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, 10 hari pertama ini adalah hari yang diberkati dan Allah gandakan ganjaran bagi setiap amal yang kita lakukan di dalam 10 hari ini. وقد جاء في حديث أبي هريرة كما في سنن ابن ماجه. Jadi disebutkan dalam riwayat Sayyidina Abi Hurairah seperti mana yang disebutkan dalam Sunan Ibn Majah. عن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. Jadi disebutkan dalam riwayat itu baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawasanya tidak ada satu hari pun yang lebih Allah cintai. Dikatakan tidak ada satu hari pun yang kamu lakukan ibadah lebih Allah cintai berbanding dengan ibadah yang dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. هذا واحد. نتفق على أن العشر من ذي الحجة أفضل عبادة في العام كله. Jadi kita dah sepakat, itu disepakati bahawasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari terbaik kita melakukan ibadah. صلاتك فيها أفضل من أي صلاة في أي أيام أخرى من العام. Salat yang kita lakukan dalam 10 hari ini lebih baik daripada salat-salat yang lain di sepanjang tahun. صيامك في العشر من ذي الحجة أفضل من صيام في أي يوم غير رمضان. 10 hari puasa pada 10 hari ini lebih baik daripada puasa-puasa kita pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. بل قد جاء أن في الأجر والثواب ما هو أضعاف مضاعفة من شهر رمضان. Bahkan dalam sebagai riwayat menyebutkan bahawasanya ganjaran di berpuasa di dalam 10 hari pertama ini lebih banyak daripada ganjaran berpuasa di bulan Ramadan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة. قال اليوم الواحد من ذي الحجة تصومه كأنك صمت سنة كاملة. Dikatakan setiap hari kamu berpuasa dalam 10 hari ini
menyamai puasa setahun. Sehari berpuasa sama dengan setahun kita puasa. إذا صمت أنت شهر رمضان مع الست من شوال يعدل صيام شهر رمضان كامل، والست من شوال صيام الدهر، قالوا الدهر المقصود به سنة، يعدل صيام سنة، ها؟ شهر كامل مع ست من شوال. لكن في ذي الحجة يوم واحد يعدل صيام سنة. Kalau kita puasa 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian kita puasa lagi 6 hari bulan Syawal, maka ganjarannya seperti dikatakan satu, yang pertama puasa bulan Ramadan, kemudian 6 hari di bulan Syawal, ganjarannya menyamai puasa setahun. Tapi kalau kita puasa 1 hari saja di awal bulan Dzulhijjah ini, menyamai puasa setahun. 1 hari menyamai setahun puasa. في الحديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر كله. قال العلماء المقصود بالدهر السنة كاملة. Dalam hadis menyebutkan siapa puasa bulan Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa dahar, dan ulama kata dahar ini adalah setahun. لكن يوم واحد من ذي الحجة يعدل صيام سنة كاملة. Tapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 1 hari berpuasa sama dengan puasa setahun. لهذا يحرص المسلم على صيام هذه الأيام. Jadi kita sebagai umat Islam ambil kesempatan dan kita kata puasalah pada 10 hari ini. ولو كانت قضاء، إذا كانت امرأة عليها قضاء من رمضان ولم تقضه، فرصة أن تقضي في هذه الأيام، فإن اليوم كأنها صامت سنة. Walaupun puasa yang kita lakukan ini dalam 10 hari ini adalah puasa qada, kerana sebahagian perempuan mungkin tak dikatakan ada puasa-puasa bulan Ramadan yang mereka tinggalkan, maka dia boleh qada pada 10 hari pertama. فإذا صمت 9 من ذي الحجة من 1 إلى يوم عرفة 9 أيام، كأنك صمت 90 سنة، 9 سنوات في 9 أيام. Cukup kita puasa 1 sampai 9 hari bulan, sampai hari Arafah, maka kita dapat ganjaran puasa 9 tahun. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berqiyam pada malam-malam 10 hari pertama ini menyamai dengan qiyam di malam Lailatul Qadar. ركعتين تقوم في الليل كأنك قمت ليلة القدر. 2 rakaat pada malam 10 hari pertama ini seperti kita lakukan 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. وقال بعض العلماء يحصل القيام بصلاة الجماعة في العشاء وصلاة الفجر في جماعة. Dan para صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. Para alim ulama menyebutkan dikira sebagai kita itu berqiyam jika kita solat isyak berjemaah dan solat subuh secara berjemaah. لهذا الإنسان يحرص في هذه الأيام والليال أن يصوم ويقوم لله تبارك وتعالى، لأنه أجر لا يتعوض. الإنسان قد لا يعيش 9، قد لا يعيش كثيرا، لهذا الله جعل مجال العمل الصالح كثير. Jadi ambillah ke peluang ini, kerana kita hidup tidak lama, sebab itu Allah berikan kita peluang untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran yang besar, maka ambillah peluang yang diberikan. هي ليلة القدر ليلة واحدة في رمضان. Kalau bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu 1 malam saja. لكن فضل الله تبارك وتعالى عظيم، فقد جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم مائدة ليلة القدر ممتدة طول العام. Tetapi dikatakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam ini sangat besar. Dalam sepanjang tahun ini akan ada malam-malam dikatakan yang kurniaannya seperti malam Lailatul Qadar. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه من صلى 4 بعد صلاة العشاء كأنما قام ليلة القدر. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang salat sunat Isya 4 rakaat, dia kata seperti dia telah menghidupkan malam Lailatul Qadar. أفعال بسيطة ولكننا نستثقلها. 4 rakaat
amalan yang sangat mudah dan ringan tetapi kita berat nak melakukan. وأجرها كبير وعظيم. Sedangkan pahala yang ditawarkan begitu hebat dan besar. الإنسان ما يستطيع أن يعيش عمر طويل. Kita manusia ni tak mampu nak hidup lama. الأمم السابقين كانوا يعيشون 1000 سنة و900 سنة و800 و700. Berbeza dengan umat-umat dahulu, mereka hidup 900 tahun, 1000 tahun, 800, 700 tahun. لهذا يقضون مئات السنين في عبادة الله تبارك وتعالى. Jadi mereka mampu beribadah ratusan tahun kepada Allah, beribadah ratusan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 900,000 سنة 900 سنة ظل يدعو قومه 900 سنة. من يقدر يعيش هذا العمر؟ Jadi Sayyidina Nuh berdakwah mengajak kaumnya selama 900 tahun. Siapa di antara kita yang boleh hidup sampai 900 tahun? لكن نحن قال النبي أعمار أمتي ما بين 60 وال70. Kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disebutkan oleh baginda, umur umatku di antara 60 ke 70 tahun. فلا نستطيع أن نعبد الله كعبادتهم فإنهم تطول أعمارهم فتكثر عبادتهم ونحن تقصر أعمالنا فتقل عبادتنا. Jadi kalau nak dibandingkan dari segi umur, maka ibadah yang kita lakukan pastinya lebih sedikit daripada ibadah mereka. Umur kita pendek, ibadah kita sedikit. Mereka umur panjang, pasti ibadah lebih banyak. ولكن الله جعل لهذه الأمة مائدة العبادات مفتوحة ومبسوطة حتى تنال من الأجر والثواب أكثر مما يناله من عاش 1000 سنة أو 900 سنة أو 800 سنة. Tetapi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini begitu istimewa. Allah berikan kepada umat ini ganjaran-ganjaran yang sangat besar sehingga ibadah kita mampu menandingi ibadah umat-umat terdahulu yang hidup ratusan tahun. فجعل الله ليلة القدر تعدل خير من 1000 شهر. Allah jadikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 شهر حوالي 84 سنة. قال ليلة القدر خير من 84 سنة تعيش. في ليلة واحدة تدرك عبادة 84 سنة. Jadi lebih kurang 1000 bulan, lebih kurang 80, hampir 84 tahun. Satu malam menyamai ibadah menyamai 84 tahun. وقد يكون الإنسان ما يوصل إلى 80. Boleh jadi kita ni hidup tak sampai pun 80 tahun. لكن في ليلة واحدة تنال أجر 80 سنة. Tapi satu malam, ibadah di dalam satu malam mampu dikata diberi ganjaran sebanyak ibadah selama 84 tahun. هذا فضل الله تبارك وتعالى. Inilah kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita. في أكثر. Ada yang lebih banyak lagi. نعم في أكثر. Ya, memang ada yang lebih banyak lagi. جاء في الحديث من صلى 6 بعد المغرب من صلى ركعتين ثم 4 ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن كأنما عبد الله 12 سنة. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang salat sunat 2 rakaat selepas maghrib kemudian disusuli dengan 4 rakaat dan tidak berbicara, tidak bercakap di antara dua salat itu, maka seolah-olah dia telah beribadah 12 tahun. 6 ركعات بعد المغرب كأنك عبدت الله 12 سنة. 6 rakaat 12,000 سنة. 12 سنة. Jadi dikatakan 6 rakaat seperti beribadah 12 tahun. إذن هناك سنوات كثيرة يقضيها الإنسان في العبادة البسيطة لكن الناس تكسل عن عبادة الله تبارك وتعالى. Dan ada banyak lagi ibadah-ibadah lain yang Allah berikan ganjaran yang sangat besar, yang sangat hebat, menandingi ibadah-ibadah ratusan tahun atau ibadah-ibadah yang bertahun-tahun, tetapi kita umat manusia ni malas dan dikatakan sambil lewa dengan ibadah yang dianjurkan kita untuk lakukan. فهذه الأيام أيام خير كبير علينا بالاجتهاد في الصيام والصلاة. Jadi hari-hari yang ada yang sedang kita tempuhi, yang kita lalui sekarang ini adalah hari-hari yang baik, hari-hari yang diberkati, maka marilah kita memperbanyakkan puasa dan juga amal ibadah. وكثرة التكبير والتهليل والتسبيح لله تعالى. Banyakkan ucapan takbir, tasbih, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. ويسن في هذه الأيام إذا رأيت شيء من النعم أن تكبر الله، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
رأيت شيء من الأضاحي من الأبقار من الغنم من الجمال، والجمال ما هو موجودة عندكم هنا. فتكبر الله تبارك وتعالى. Jadi kita apabila dianjurkan kita apabila nampak sahaja binatang-binatang yang akan disembelih, binatang-binatang ternakan, kambing, lembu, kalau unta tak adalah dekat tempat kita ni, jadi disunatkan kita ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. كذلك يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لولاه صلى الله عليه وسلم لما اهتدينا لمعرفة هذه الأمور كلها. Dan tidak dilupakan juga dalam 10 hari pertama ni, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kalau bukan kerana Rasulullah yang beritahu kepada kita, nescaya kita tidak akan tahu kelebihan-kelebihan yang ada pada 10 hari pertama. لكن شوف الله ما يقبل عملك وانت عاق للوالدين. Tapi perlu kita ingat, Allah takkan terima apa saja amalan kita jika kita ni derhaka kepada ibu bapa. صم ما شئت وصلي ما شئت إذا كنت عاق لوالديك فإن ذلك لا يقبل منك. Puasalah sebanyak mana pun, salatlah sebanyak mana pun, kalau kita derhaka kepada orang tua, maka ibadah kita itu tidak ada nilai di sisi Allah. أو كنت قاطعا لأرحامك. Ataupun kita putuskan hubungan persaudaraan ataupun silaturahim. أو كنت مشاحن لإخوانك وجيرانك. Ataupun kita mengadu domba, melaga-lagakan antara jiran ataupun sahabat andai kita. فالعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا صفى هذا. Ibadah kita tidak akan diterima melainkan setelah kita sucikan hati kita. إذا طهر القلب Apabila hati kita ini suci, قبلت العبادة. maka Allah terima ibadah kita. وأما إذا كان القلب وسخ ومكدر، adapun kalau hati kita ini kotor, hati kita ini penuh dengan penyakit-penyakit, فإن صيامك وقيامك هو إسقاط واجب عليك. أما مسألة القبول فقد لا يقبله الله تبارك وتعالى، لأن الله ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الأجسام والصور. Ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya cukup untuk melunaskan kewajipan kita sahaja, tidak diberikan apa-apa ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba adalah hatinya. وقد ذكر العلماء أن أبعد القلوب من الله هي القلوب القاسية الملآنة بالشحناء والبغضاء والحسد والكبر. Para alim ulama menyatakan hati yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras, hati yang penuh dengan kebencian, penuh dengan dikatakan suka akan pertelagahan, dan hati yang penuh dengan kesombongan. يقول ابن رسلان: وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. Ibn Raslan menyatakan bahawasanya sesungguhnya hati manusia yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. ننوي من هذه الليلة أن نصفي قلوبنا. Jadi pada malam ini, marilah kita sama-sama niat kita ingin bersihkan jiwa kita dan hati kita, لكي يقبل الله عبادتنا, agar Allah terima ibadah kita. ننوي في هذه الأيام أن نصوم هذه الأيام المباركة ونقومها. Niatlah pada malam ini aku nak puasa pada 10 hari pada 10 hari pertama ini, dan kita nak hidupkan malam-malamnya dengan amal ibadah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik agar kita dapat melakukan amal saleh. وأن يبارك لنا وإياكم في هذه الأيام وهذه الليالي. Mudah-mudahan Allah berkati pada hari-hari 10 awal ini dan juga pada malam-malam hari وأن ini. يجعلنا من الصوام والقوام. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala keburukan. ويصلح حالنا وحال المسلمين في الظاهر والباطن، وصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يرفع عنا وعن المسلمين الغلا والبلاء والقحط والجور والظلم والإفك والخزايا والرزايا والبلايا والأمراض والأسقام والإحن والمحن والفتن ومضلات الفتن والحروب والكروب ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الموفقين للخيرات في الظاهر والباطن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم والعفو منكم. Diakhiri dengan bacaan doa sebentar tadi, dan seterusnya saya mohon maaf atas kekurangan dalam terjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.